Bersama dengan individu yang tak asing lagi yang kita undang selalu untuk berkongsi, Ustaz Dr. Farid Makhzin, Pengerusi Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk bercakap tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Doktor, mungkin yang pertamanya untuk pemahaman dengan lebih jelas berkaitan dengan perjuangan golongan para ulama kita dalam bersama-sama menuntut kemerdekaan ni. Mukadimahnya, Doktor, silakan. Okay, terima kasih Fitri dan juga Swan. Ya. Berkaitan dengan ulama dan juga perjuangan kemerdekaan ini, kita boleh lihat bahawa pada asasnya adalah golongan ulama merupakan mereka yang berjuang. Sama ada dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan juga perjuangan menegakkan Islam. Khususnya di tanah Melayu pada masa itu, kita lihat ulama ini boleh dilihat dalam beberapa kumpulan. Yang pertama, ulama yang kembali ke tanah air selepas menamatkan pengajian dengan membuka pusat pengajian, sistem pengajian pondok. Yang kedua, ada juga yang terlibat dalam pentadbiran dan juga perkhidmatan kepada kerajaan seperti menjadi mufti dan juga kadi. Dan yang ketiga, mereka yang berjuang dalam dakwah secara langsung dengan membangunkan pemikiran masyarakat pada masa itu. Baik, Doktor, kita melihat mereka ni memegang jawatan penting dalam contoh macam istana, ya. Menjadi mursyid diraja, jadi Syekhul Islam, jadi Syekhul Ulama ataupun qadi yang bertaraf pemimpin juga. Dan saya melihat keunggulan ulama ini disebabkannya ada tarbiyah. Ada antara mereka yang mendapat pendidikan di Makkah Al-Mukarramah, kembali semula ke tanah air. Malah ada juga ayahanda mereka sendiri adalah individu ulama yang hebat yang mentarbiyah mereka mendapat asuhan yang terbaik, dan mereka menjadi legasi penyambung mata rantai perjuangan sehinggalah mereka mampu untuk pertahankan negara. Rahsia di sebalik tarbiyah itu, Doktor? Rahsia di sebalik tarbiyah itu ialah pengajian yang dilalui oleh ulama tersebut. Mereka belajar di Makkah, Madinah dan juga pada peringkat kemudian belajar di Al-Azhar. Dan pembelajaran mereka di Makkah dan juga Madinah ini melalui proses yang lama. Ada yang belajar sampai 20 tahun, kalau katakan 20 tahun seperti mana yang dilalui oleh Syekhul Islam Wan Sulaiman Wan Siddiq, seorang ulama di Kedah. Dan ada yang lebih daripada itu. Dan mereka inilah terlibat bukan sahaja dalam pengajian di Makkah dan juga Madinah, malah mereka melihat perkembangan politik yang berlaku di Mekah dan Madinah itu menyebabkan timbul perasaan mereka untuk membela tanah air apabila tamat pengajian masing-masing. Dan itulah yang berlaku bila mereka kembali ke tanah air. Mereka tanah Melayu pada masa itu berada di bawah pentadbiran British. Sudah pasti keadaan keberadaan berada di bawah British ini suatu keadaan yang tidak boleh dibiarkan. Justru mereka bersaing dengan British pada masa itu, dan mereka membentuk sistem pendidikan yang mana pendidikan itu dilalui seperti mana yang berlaku di Makkah dan juga Madinah. Dan apa yang boleh kita lihat dalam konteks latar belakang ataupun pengajian ulama ini ialah mereka balik ke tanah air, membuka pondok ataupun membuka madrasah. Dan sebahagian besar daripada ulama yang kembali ke tanah air pada awal abad ke-20 ini membuka madrasah, dan itu merupakan satu pembaharuan yang boleh kita lihat dalam perkembangan pendidikan. Apabila madrasah ini telah menjadi sebab kepada perkembangan masyarakat pada masa itu, dan melalui madrasah inilah mereka melihat akan kekurangan-kekurangan yang ada pada orang Melayu pada masa itu, dan akhirnya mereka cuba keluar daripada belenggu kejahilan tersebut.
Baik. Ya. Dan juga kalau doktor yang kita sebutkan tentang perjuangan ini, mereka dah bergaul mesra ataupun dengan ulama contohnya dari Patani yang menyaksikan kejatuhan Patani sebagai wilayah Islam. Jadi ketika contohnya Kedah diserang oleh Siam, jadi ulama-ulama ini diterapkan dengan semangat jihad yang tinggi daripada ulama-ulama yang berada di Mekah ya untuk sama mereka bertahan ke tanah air. Maksudnya komuniti mereka juga sekeliling mereka itu dipengaruhi oleh ulama yang ada wawasan jelas untuk jihad menentang penjajah ketika diserang oleh seperti Siam, British dan sebagainya. Bermaksud ada sekeliling, ada seruan jihad yang jelas dan bukannya hanya berpadukan emosi saja, sebaliknya betul-betul kerana cinta negara yang mendalam, Doktor. Ya, kita lihat semasa berada di Mekah dan juga Madinah dalam menuntut ilmu pada masa itu, mereka bergaul bukan saja dalam kalangan orang Melayu. Contohnya yang boleh kita lihat ialah Syekh Abdullah Fahim. Mereka berkawan dengan Syekh Wan Sulaiman Wan Sidik. Syekh Abdullah Fahim juga berkawan dengan Tuan Guru Haji Sulong di Patani. Dan mereka juga berkawan dengan Syekh Asy'ari di Indonesia pada masa itu. Dia Hashim Asy'ari ini kembali ke tanah air mengasaskan pondok dan juga mengasaskan sebuah organisasi iaitu Nahdlatul Ulama. Dan kita lihat Nahdlatul Ulama banyak berjuang dalam konteks kemerdekaan Indonesia. Dan perasaan itu juga sebab perjuangan orang Melayu pada masa ini bukan dalam konteks wilayah masing-masing. Indonesia berada di bawah pentadbiran Belanda. Malaysia berada di bawah pentadbiran Inggris. Sementara Patani ataupun Selatan Thai pada masa itu berada di bawah pentadbiran Siam. Jadi masing-masing berusaha berjihad untuk menentang penjajahan ini dan membawa tanah air masing-masing kepada pembebasan yang sepenuhnya. Dan kita lihat perkara itu berhasil. Pada awal abad ke-20 itu Syekh ataupun Kiai Hashim Asy'ari bersama-sama dengan ulama ataupun pejuang Indonesia pada masa itu dan mereka berjaya membebaskan Indonesia daripada penjajahan Belanda pada 17 Ogos, 2 hari lepas Indonesia merayakan sambutan merdeka pada 67 tahun. Ya. Dan juga kita lihat tanah Melayu juga telah menggerakkan oleh ulama-ulama ini dalam pertubuhan-pertubuhan yang ada. Yang akhirnya Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos yang kita akan sambut nanti. Ya. 1957. Dan itu merupakan pencapaian yang boleh kita lihat hasil daripada penggembelengan ulama yang ada pada masa itu, yang mana perjuangan mereka bukan sahaja berasaskan kepada wilayah ataupun lokaliti masing-masing, tapi sebaliknya ialah membantu keseluruhan umat Islam yang ada pada masa itu keluar daripada penjajahan pada masa itu. Okey, Doktor, sangat menarik sebab saya tertarik apabila Doktor memberitahu berkenaan dengan pembukaan pondok, madrasah dari sudut pembaharuan sektor pendidikan. Pendidikan itu yang ditekankan tadi. Mungkin Doktor boleh terangkan juga berkaitan dengan antara sektor ataupun sumbangan-sumbangan penulis-penulis dengan penulisan-penulisan yang memberikan impak kepada perjuangan untuk menuntut kemerdekaan ini, Doktor. Okey, salah satu medan perjuangan yang dilakukan oleh ulama pada masa ini, kalau kita lihat ialah mereka kembali ke tanah air membuka pondok dan juga madrasah. Tapi ada juga sebahagian yang bergiat dalam bidang penulisan, menghasilkan majalah berbentuk Islam pada masa itu. Contohnya kita boleh bagi contoh ialah Syekh Tahir Jalaluddin yang kembali ke tanah air selepas tamat pengajian di Al-Azhar pada masa itu, awal abad ke-20, yang akhirnya telah mengasaskan gerakan reformasi Islam pada masa itu, dan salah satu pembaharuan yang dibuat ialah menghasilkan madrasah, dan dalam masa yang sama ialah membentuk satu majalah yang terkenal iaitu majalah Al-Imam pada 1908. Dan majalah Al-Imam itu telah menyedarkan orang Melayu pada masa itu supaya mereka ini jangan berada di bawah belenggu penjajahan, dan mereka perlu bangkit dan mereka perlu sedar. Dalam satu penulisan yang dimuat dalam Al-Imam itu ialah
bangkitlah orang Melayu daripada tidur yang lena ini. Dan itu antara perjuangan ataupun saranan yang dilakukan dalam majalah tersebut. Dan kita lihat ulama lain, contohnya apa yang dilakukan oleh Tok Kenali apabila kembali ke tanah air, ke Kelantan pada masa itu, dalam sekitar awal abad 20, 1915, bergerak dalam pendidikan juga, menghasilkan majlis agama Islam, menumbuhkan pendidikan madrasah dan juga mengasaskan majalah yang terkenal iaitu majalah Pengasuh. Dan majalah Pengasuh ini masih lagi berterusan sehingga kepada sekarang ini, bermula daripada 1915 itu. Dan itu merupakan satu pembaharuan kepada gerakan ulama pada masa itu, yang mana mereka bukan sahaja menumpukan kepada pengajian pondok dan juga madrasah, malah mereka menghasilkan atau bergerak dalam bidang penulisan itu. Ya, baik. Terima kasih ilmu yang padat, jelas dan jitu daripada Dr. Farid Mak Zain, Pengerusi Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, yang juga merupakan panel rujukan jejak rasul kita yang amat dihormati. Terima kasih untuk Doktor. Terima kasih. Alhamdulillah.